وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Kat mana? Tu mana? Berapa? 15. Buka surat apa? Bagi? Ha? Atas sekali. Duduk dekat, suara macam perempuan. Tukar buah nama Minah binti Dola. Ni sambung pada sunat takbiratul ihram dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif yusannu raf'al yadayn fi arba'ati bawadi'a inda takbiratil ihram wa inda ruku'i wa inda al-i'tidali wa inda al-qiyami minat tasyahhudil awal. Itu kan? Dan sunat mengangkat akan dua tangan pada 4 tempat. Sunat mengangkat dua tangan dalam solat itu pada 4 tempat. Yang pertama inda takbiratil ihram. Yang pertama pada takbiratul ihram.
Takbiratul ihram ni sunat angkat, tak angkat pun tak apa. Bunyi dia Allahu Akbar. Baca Allahu Akbar ni, masa kita baca Allahu Akbar, ra jangan dibunyikan sabdunya. Jangan dibunyikan baris depannya. Jangan dibunyikan baris depannya. Seperti kita kata Allahu Akbaru, tak boleh. Kena waqaf Allahu Akbar. Tapi kalau kita baca doa iftitah nanti Allahu Akbaru kabira, tu kena sebut dia punya baris depan dia, jangan dimatikan. Allahu Akbar. Kemudian baca doa iftitah Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Allahu Akbaru kabira. Dia tak boleh baca Allahu Akbar kabira. Diwakaf buat apa di situ? Mana ada baris mati situ? Wakaf pun tak boleh. Wakaf boleh, tapi salah. Baris mati pun tak boleh ya. Salah. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar wakaf. Kabira tak boleh ke? Mana boleh baca dengan kabira? Dia tak boleh jadi mubtada situ. Jadi baca Allahu Akbaru kabira. Macam juga kita wirid lepas sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati semua tak apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa. Memang kena baca lagu tu. Tapi yang terakhir tu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Jangan diwakafkan Allahu Akbar tu, salah. Dia kena wasal Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jangan baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, salah. Wakaf lepas itu mati bersabak Allahu Akbaru. Faham? Faham ke tak faham? Saya tanya-tanya faham ke tak? Faham ke tak? Sekali semayang ni buat pula. Semayang saya dia buat pula Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tanya ni faham? Sekali buat dah out of service. Jadi baca betul-betul. Pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Jangan diwakaf lagu tu. Jangan disaktahkan lagu tu. Salah. Satu. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian bila baca doa iftitah Allahu Akbaru kabira. Banyak orang baca doa iftitah Allahu Akbar kabira. Kemudian Astaghfirullahalazim. Jangan berhenti dekat illa tu. Tegur banyak kali ni. Buat lagi. Siapa-siapa hak orang je duk buat tu mari ingat tak mahu sebut nama. Sekali lagi saya sebut nama. Dengan duk buat dah. Kemudian Allahu Akbaru kabiran walhamdulillahi katsira. Allahu Akbaru kabira. Lepas kita baca Allahu Akbar 33 kali tu. Baik, habis. Yang tu nak khabar bab kita suruh Allahu Akbar. Kalau azan, yang tu kena baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni ada juga baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana belajar wakaf? Siapa kena wakaf macam ni?
Allahu akbar. Berhenti. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Macam tu tak apa. Dengan lagu ni, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Tu tak mengaji tajwid lah, tu maknanya orang mengaji jangan tidur. Tu dia cara dia. Kalau takbir raya, dia buat balik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Aduhai, tak kena. Takbir raya dia kena wasal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tempat wasal hangga wakah, tempat wakah hangga wasal. Pulang kabut. Pasal apa? Orang ngaji dia balik. Dia pergi dah masjid naik motor. Lepas main maghrib, tengok-tengok Tok Siap ambil meja penceramah, buah mikrofon. Dia pun cepat-cepat keluar start motor, balik tengok berita jam 8. Itulah punca dah. Itulah punca dah sebenarnya. Orang ngaji tak nak ngaji. Pergi masjid dah, pergi lah. Rasa pandai, rasa alim, rasa hebat benar. Ni terutama ni imam-imam. Imam-imam dia panggil ustaz main mengajar. Dia sendiri tak mengaji balik. Lama kelamaan makmum lagi alim pada Pak Imam. Berhentilah Pak Imam tu. Baik, jaga-jaga molek. Ni bukan semua masjid, setengah masjid. Pak Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Pengusi semua balik. Tinggallah berjemaah ngaji. Berapa orang ni? Baik. Patutnya Pak Imam, Pengusi, Tok Bilal, jangan balik. Dia tu sebagai contoh pada ahli Korea. Ini yang contoh balik. Siapa yang nak ikut? Baik. Jadi ada 4 tempat dalam takbiratul ihram, 4 tempat dalam solat pada takbir. Pada takbir ada 4. Yang pertama takbiratul ihram. Dinamakan takbiratul ihram tu pada mula nak solat. Dinamakan takbiratul ihram kerana apa? Kerana sebelum solat halal beberapa perkara. Bila dah solat, yang halal tadi itu diharamkan dalam solat. Itu nama takbiratul ihram. Selain daripada takbiratul ihram, itu dinamakan takbir apa? Takbir perpindahan dari satu rukun ke satu rukun. Itu nama takbir apa? Takbir intiqalat, bukan intiqalish. Intiqalish kat nilai sana. Ni bukan intiqalish. Takbir intiqalat. Takbir berpindah dari satu rukun ke satu rukun, iaitu indar rukuk, iaitu masa rukuk, wa indal i'tidal, iaitu ketika nak turun kepada ketika i'tidal, wa indal qiyam min at-tasyahudi, dan keempatnya yang kedua daripada i'tidal nak turun ke sujud. Bukan tu. Indah ketika i'tidal, ketika i'tidal, angkat tangan tadi.
Kemudian indal qiyam minat tasyahhudil awal, iaitu pada ketika berdiri daripada membaca tasyahud awal. Bukan tiap-tiap rakaat tu bangun sunat takbir intiqalat, tidak. Daripada duduk tasyahud awal tu kita bangun nak masuk rakaat ketiga, tu sunat takbir intiqalat. Angkat tangan, kedua tangan tak kat telinga macam mana takbiratul ihram. Begitu juga ketika i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Sami'allah, bukan sami'allah. Sami'allah, jangan sami'allah jadi alif. Sami'allah, ain. Ni yang duk jadi imam ni jaga. Mengulut sami'allah, sami'allah. Lekat sampai ketua dah sami'allah. Sami'allah. Ain. Ain di atas ain fathah Sami'allahu. Dengan sami'allah jadi sim mim hamzah. Sim mim ain, bukan sim mim hamzah. Sim mim hamzah makna dia lain lah. Sama'un jadi apa? Langit. Sama'u jadi langit. Ni sam'un, sami'a. Baik, habis. Tu tempat sunat kita angkat tangan. Macam mana angkat takbiratul ihram. Sami'allahu liman hamidah. Orang lelaki dia kena buka. Orang perempuan dia depan saja. Sami'allahu liman hamidah. Orang lelaki dia kena angkat. Dalam kitab Subulus Salam ada cerita orang lelaki pun tak apa kalau dia nak angkat, tak depan lagu tu macam orang perempuan. Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Dua-dua tu tak apa sebenarnya. Baik, siapa nak tanya, tanya. So dia buat balik. Semalam ni ada orang WhatsApp saya. Dia tanya, tolong beritahu nama-nama syaitan kalau salah terbaca dalam sembahyang. Nama kitab, nama-nama syaitan ni pernah ditulis, ada tertulis dalam kitab Miftahul Jannah. Nama kitab dia Miftahul Jannah. Orang tanya kitab apa? Miftahul Jannah. Tapi kitab ni dulu ada orang iktiraf. Saya dia kata semua nama-nama syaitan yang disebutkan tu, kalau salah baca Fatihah tak ada sumber nas. Tak ada sumber nas dari Quran atau hadis. Jadi nak pegang lagu mana, dia kata. Sebenarnya banyak perkara yang tak ada disebut dalam Quran dan hadis, tapi ada istilah dia. Macam kita kata kereta, lori ada dalam Quran. Unzur ila lori, ada dalam Quran lagu tu. Ada juga. Itu istilah yang saja. Jadi kalau orang kata tak ada sumber Quran dari Quran ataupun hadis,
maka perlu kita faham sumber Quran atau hadis tu namanya dalil syar'i. Sumber Quran atau hadis itu dalil syar'i. Jadi yang dimasukkan dengan nama-nama syaitan, kalau salah baca Fatihah dalam masa kita duduk baca Fatihah itu bukan syariat tu, tapi salah bahasa, maka bertukarlah makna yang sebenarnya dari hakikat kepada batil. Ya. Jadi tak bolehlah kita kata perkataan dalam kitab tu salah. Yang salah tu hang salah faham. Faham Macam kita kata rajulun dengan rijlun. Rajulun maknanya lelaki, ejanya rajim lam. Rijlun maknanya kaki, ejanya rajim lam juga. Kalaulah satu orang laki-laki dia dengar cerita, aku lihat isteri engkau berjalan dengan rijlun, dia tak marah pasal berjalan dengan kaki. Tapi kalau orang tu kata aku lihat bini kau berjalan dengan rajulun, talak 3 ni. Istilah tu salah. Itulah nak cerita dalam ni. Baik apa dia yang dikatakan nama-nama syaitan dalam surah Al-Fatihah. Kalau salah baca ayat-ayatnya, tulis yang pertama Alhamdulillah ditukar menjadi Alhamdulillah. Alhamdulillah ditukar menjadi Alhamdulillah. Tak ada tasydid pada lam yang kedua pada kalimah Allah tu. Tak ada tasydid pada lam yang kedua pada kalimah Allah. Jadi baca macam mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Alhamdulillah. Nak pula dia baca waqaf. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memang salah lagi. Memang tepat. Ada syaitan, ada satu berhala. Ada satu berhala dekat Kaabah tu. Zaman jahiliah sebelum pembukaan kota Mekah. Dulu saya dah cerita bukan? Dekat keliling Kaabah tu ada 360 berhala. Salah sekornya, salah satu berhala tu namanya Dolah. Lepas tu kalau kawan nama Abdullah, jangan panggil Dolah, ini nama syaitan. Panggil Abdullah. Atau panggil lah, tak apa. Namanya yang dia panggil Dolah. Faham? Jadi ada pula satu setan namanya Dulilah. Katanya penjaga kepada setan berhala nama Dolah tu, tak tahu, Allahu alam lah. Ya. Walaupun dia hanya cerita, tapi sekurang-kurangnya kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dah tentu mengurangi tasdid, maka tentu tak sah sembahyang. Ya, kalau tak benar sekalipun dakwaan kata Dulilah tu nama syaitan, tapi sembahyang tak sah juga. Pasal buang satu hukum dalam Fatihah, iaitu buang hukum tasydid. Baik, tu yang pertama.
Yang kedua, lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Dia baca lagu mana? Cuba dengar saya baca. Dia baca lagu ni. Lillahi rabbil alamin tadi dia baca lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Dia sabdukan pada huruf ra tu, hir rabbi. Hir rabb jadinya. Lillahi rabbil alamin. Hir rabb. Dia alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi adalah satu setan namanya Hirab, kata dalam kitab Miftahul Jannah tu. Jadi ada pula kata, adakah sumber hadis yang mengatakan ada nama syaitan namanya Hirab? Habaq dia, syaitan tu banyak. Jadi nama-nama ni pun banyak. Macam malaikat lah, bukan 10 orang malaikat tu saja. Bukannya Jibril, Israfil, Mikail, Izrail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Bukan tu saja. Malaikat ni makhluk Allah yang paling ramai, yang paling banyak, lebih banyak daripada tumbuh-tumbuhan di dunia. Maka tentulah nama-namanya banyak. Maka terkadang tak disebutkan dalam hadis, tapi ada di dalam khabaran-khabaran yang tak sampai kepada kita. Ada khabaran-khabaran hadis yang tak sampai kepada kita. Masa perang salib dulu, banyak kitab-kitab agama ni puang Kristian buang dalam laut sampai jadi hitam laut dengan dakwah. Dia banyak mana kitab-kitab yang tak sampai kepada kita. Jadi janganlah dengan sebab kita tak pernah jumpa, kita kata dia hanya tak ada. Jadi perkara-barang tu harusnya ada. Cumanya tak wajiblah kita percaya. Dan janganlah pula kita tolak, tak semestinya dah tak ada dalam nas. Kita pun kata tak ada. Pasal banyak benda yang tak ada dalam nas, tapi kita percaya. Betul ya? Contohnya ilmu. Banyak ilmu yang tak ada dalam Quran, tapi hari ni kita belajar sungguh-sungguh sampai kita percaya tak ada ilmu tu tak akan berjaya, sampai tolak ilmu agama. Apa ada? Ilmu bahasa Jepun. Ada bahasa Jepun dalam Quran. Puluh mengajinya. Ilmu bahasa Inggeris, ilmu bahasa Cina, puluh mengajinya. Mana ada nas suruh mengaji? Hang ngaji pula. Boleh pula. Enak. Nampak? Cuma apa dia? Orang hari ni nak tunjuk pandai kono-kono. Ada nas? Ada nas? Abang kata sikit-sikit nak nas, sikit-sikit nak nas. Nak nasi boleh kan? Abang kata tak semestinya semua perkara tu ada nas. Kadang-kadang pakai logik. Lepas tu bila kita ngaji tauhid, hukum ni ada 3. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Hukum syarak tu pula ada pula punca dia dinamakan hukum wadai, cerita ke dia. Ni tak reti bab hukum susah tu. Itulah kata Imam Haramain, siapa tak reti 3 jenis hukum ni tiada akal padanya. Nak cerita. Tu nombor berapa ni? Jadi nak baca alhamdulillahi rabbil alamin tadi, baca molek-molek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan baca gini, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia buang syaddah pada ra, ataupun dia buang syaddah pada ba. Alhamdulillahi rabbil alamin.
buang syadah pula pada bahirab, tak baca Rabbi, dia baca Rabbil Alamin saja. Salah. Itu nombor 2. Nombor 3, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni saya dah baca dulu. Iyyaka na'budu. Dalam kitab tu kata jangan kita baca kanna. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Dia bubuh tasdid pada nun. Iyyaka na'budu. Kanna tu nama syaitan. Adalah pula orang i'tirad. Mana dalilnya? Ada nama syaitan, namanya kanna. Semua nak dalil. Ada benda-benda yang tak ada dalam hadis Nabi, tapi barangkali sumbernya ada, kita yang tak jumpa. Kita yang tak jumpa. Banyak benda orang hari ni dia tak pernah jumpa, dia kata tak ada. Macamnya tuan alim sangat. Salah tu. Tapi kalau kita baca sungguh Fatihah tu, Iyyaka na'budu, pada zahirnya pun dah salah. Dah tentu dah tak sah solat. Menambah hukum tasdid pada hukum yang tak ada tasdid. Salah tetap salah. Sungguh ada ke tidak syaitan nama kanna, itu soalan nombor 2. Tapi salah tetap salah. Ni orang yang duk i'tirad kitab Miftahul Jannah ni. Tu nombor berapa? 3. Kalau kita tengok dalam Iyyaka na'budu tu, ada satu lagi. Orang tak baca, kesalahan ramai juga manusia yang baca iya tu tak letakkan syaddah pada iya. Dia baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tak bubuh syaddah pada iya, jadi apa? Kepadamu matahari kami menyembah, dan kepadamu matahari kami mohon tolongan. Tu nombor 3. Tu nombor 4. Iya tu. Iyyaka na'budu. Jadi iya ni matahari, dia bukanlah syaitan, tapi dia buat sembahan orang-orang yang kafir, seperti orang Jepun yang menyembah matahari. Dia tak nama syaitan dalam matahari tu, tapi dia buat sembahan orang kafir. Iyyaka na'budu, tak baca dengan iyyaka. Itu nombor 4. Maka jadilah juga kita memanggil syaitan pasal kita sembah matahari. Marilah syaitan, nama apa tak tahu syaitan tu. Apa nama syaitan tu? Bagero. Bagero tak buat juga boleh naik. Ni Bagero. Baik, nombor berapa dah? 5. Nombor berapa? Nombor 5. Nombor 5, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ni saya dah tegur banyak kali, tapi ada orang tu dia buat juga. Ubahlah. Dulu saya pernah dengar Tok Guru dah cerita. Dia kata apa? Jangan dipanjangkan pada yaw. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin.
Pasal ada satu setan namanya Kiyaum. Kaf ya waw min Kiyaum. Jadi kita baca Maliki Yaumiddin, dia panjang yaw. Jadi seolah-olah memanggil satu setan namanya Kiyaum. Nanti ada pula orang membantah, ada hadis Nabi nama Kiyaum, satu setan nama Kiyaum. Baik, terkadang ilmu melaguni ni tak ada dalam hadis. Terkadang ya dapat di dalam kasyaf orang-orang wali. Ya, kasyaf orang-orang wali. Jadi kasyaf orang-orang kali ni nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Bukannya salah, bukan berdosa. Pasal dia bukan hadis, dia bukan Quran. Kasyaf dia saja. Dia seorang kot dapat ilmu tu. Tapi dia cerita ke orang. Kita nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Bukannya jadi syirik sebab tak percaya. Bukan pula jadi kafir kalau percaya. Harus dia. Tu bukannya hukum syarak. Tu ilmu pengetahuan am. Kena beza lah. Mana satu hukum syarak, mana satu pengetahuan am. Macam Nur Muhammad, saya pernah cerita. Nur Muhammad ni ilmu pengetahuan am. Walaupun ada disebut oleh ramai ulama. Nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Bukan jadi kafir orang percaya, bukan jadi syirik orang tak percaya. Dia bukan akidah. Pengetahuan am. Jadi kena beza lah sikit. Yang orang suka nak dalil ni, satu golongan manusia yang suka nak dalil, sikit dalil, sikit dalil. Yang dia pergi kerja naik motor tu dah kan dalil naik motor. Nabi naik kuda, Nabi naik unta. Yang ni naik tu Mercedes buat apa? Naiklah kuda. Naik kuda tak kerti. Kuda pun tak ada. Kuda kepang yang ada. Nak sangat dalil. Bukan semua ilmu ada dalam Quran, tapi mafhum semua ilmu ada dalam Quran tu betul. Mana dia? Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamu. Itu mafhum mengatakan semua ilmu ada dalam Quran. Tanyalah orang yang mengerti kalau kamu tak erti. Jangan buat-buat erti macam tadi ni Dia tak erti, buat dia erti. Baik. Esok orang tanya pula, kitab tu betul ke? Kita pergi sekolah majlis sains, ada ke nas? Boleh campur pula lelaki perempuan dalam kelas, ada nas tak boleh? Kita pergi sekolah tu, sekolah menengah kebangsaan tu, bercampur lelaki-lelaki perempuan, ada Amoy, ada Ramasami, ada Putu Mayang, ada nama Rogayah, ada nama Aminah, ada nama Kamariah, ada nama Kumari, ada nama Acong, ada nama Akau, ada nama Ganesan, ada nama Sami Welu, ada nama Ahmad, ada nama Fadil, ada nama Danish, ada nama Adam. Campur semua kali tu. Ada pakai skirt, ada pakai seluar panjang, ada pakai baju kurung, ada pakai spender ya. Campur semua kali dalam kelas. Ada pula ada kenal kata boleh. Tu tak ada orang pun nak menentang. Menentang lah. Kalau kau mufti, besok kau akan baliklah kampung. Kalau dia kodi, tu tengok. Balik jadi kadi lah. Tu kadi. Banyak tengok. Tak berani pula lah. Yang ni berani sangat. Doa lah semua ada. Baik. Tu surat Saman mai dah. Maliki Yaumiddin dia baca tadi. Jadi Maliki Yaumiddin jangan dia baca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Banyak baca lagu dulu. Kita sini pun ada. Tolong buka berhenti. Berlatih selalu.
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin dipanjang yaw. Tak boleh, salah. Tu bukan ada hukum mat di situ. Dia tak ada hukum mat di situ. Dia cuma sifat lin, sifatnya lembut, bacanya kena lembut, tapi bukan mat lin. Kalau baca wakaf jadi mat lin. Kalau baca wakaf jadi mat lin. Kalau baca wasal tak ada hukum mat di situ. Contohnya naum. As-salatu khairum minan naum. Dia wakaf jadi hukum mat lin panjang. Ada orang baca pendek. As-salatu khairum minan naum. Boleh tak? Boleh lah, tak salah. Pasal dia bukan ayat Quran. Dan jangan duk komplain orang baca pendek, orang baca panjang. Hak komplain tu sebenarnya tak erti, buat erti. Dia nak baca naum pendek kan, naum panjang kan, tapi ada dia kata tak boleh naum panjang. Pasal apa? Orang hak tidur dengar dia tidur lagi. Dah tidur mana dia dengar? Hak nak dengar tu orang dah bangun. Dia baru bangun tak, dia kata naum panjang, dia pun tidur lah. Tuhan kata orang nak bangun dia bangun lah, belum orang azan dia bangun dah. Hak tamu bangun tu hang bom kat dia pun dia tak bangun. Dia rela gempa bumi mati tak apa lagi dia dah bangun. Sebab bagi dia buat macam mana? Betul tak? Tu yang maklin, naum dulu panjang. Tapi kalau ada wasal lagi, ada sambung lagi, dia tak jadi maklin lah, jadi sifat lin. Jadi dia cuma dia bunyi yaw. Dengan dipanjangkan yaumiddin, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Banyak orang baca lagu tu. Konon-konon nak teranum bagi sedap. Langsung salah tajwid. Kalau tak nama syaitan sekali pun, memang salah. Memang salah sebab dipanjangkan tu. Boleh membawa kepada batal solat. Jadi yang Dr. Raja sebut Malikiyah panjang tu tolong ubah. Tolong ubah lidah tu. Faham? Jadi kalau baca Malikiyah Yaumiddin salah. Satu lagi apa dia? Dia buat tasydid pada ya. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Dua-dua tu salah. Maliki Yaumiddin salah. Satu lagi Maliki Yaumiddin. Salah. Ada orang baca lagu ni Maliki Yaumiddin, kaf tu dia bersabdu. Tu banyak. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Dua-dua sabdu, kaf sabdu, dal sabdu. Tengah orang sabdu langsung tak ada. Maliki Yaumiddin. Ada juga lagu tu. Maliki Yaumiddin. Dah tu dah sabdu. Dia tak baca sabdu. Maliki Yaumiddin. Boy, sempoi sungguh dia macam Fatihah. Tu banyak orang telor ke zaman ni. Banyak orang telor tak nak sebut, tak boleh nak sebut tasydid. Maliki Yaumiddin. Waladdallin. Simple dia baca. Boy. Slumber rock nama boy. Tu satu lagi tu sebab sama. Selamba sungguh dia baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal muslim, poinnya sok macam sin.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa tanya baca Quran kata 14 kali lah. Ramai sungguh orang lagu tu zaman lah ni. Tak tahu baca siapa. Baca tu elok. Habis itu. Nombor berapa? Jadi Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu dengan baca iyyaka na'budu dengan baca iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Iya tak ada tasydid. Jadi makna matahari. Lepas tu iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Tak nombor berapa tulislah. Nombor berapa ada ni? Nombor berapa? Aduh, lemah sungguh kawan. Nombor berapa? Ini tak tulis? Tak tulis? Lambat lagi ni. Nombor berapa? Fadena. Tanya kawan siapa saya tanya tak? Anda tulis nombor berapa? Tak tulis? Menang. Betul menang. Tulislah menang. Nombor berapa Akmar? Nombor berapa? 7 lah. Oi, laju. Nombor 6. Lepas tu nombor 7. Hanya tak ada nombor. Allah jualah yang maha mengetahui. Tu tak ada nombor pun dah. Tahu lah. Mengaji berangan susah. Macam mana? Berbual lah nombor apa. Wa iyyaka nasta'in. Ya tadi iyyaka na salah dekat, tak ada sabdu pada ya, tak ada tasdid pada ya. Kemudian iyyaka na'budu. Dia buat tasdid pada nun. Hari ni yang nombor 3 ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdid pada nun nasta'in. Kan nasta'in. Jadi ada satu setan namanya Kannas. Maka adalah orang i'tirad yang disebut dalam hadis tu bukan Kannas tapi Khannas. Bukan Kannas tapi Khannas. Kita habakkan dia syaitan ni banyak. Bukan hak lain lah pula. Kok nama ada Kannas tu kita mana tahu. Bukan. Barangkali walaupun tak ada dalam hadis Nabi dalam Quran, tapi mungkin kadang-kadang orang wali-wali ni ataupun orang sufi ni dibukakan hijab kepada mereka dapat melihat benda-benda gaib sampai diketahui nama satu-satu benda. Maka yang itu bukan hukum syarak nama dia. Itu yang Tuhan buka bagi kat dia. Itu tak nama hukum syarak. Hang nak percaya tak apa, hang tak percaya pun tak apa. Percaya tak berdosa, tak percaya pun tak syirik. Aku suka lah. Jangan yang salah ni hang kata orang syirik, hang kata orang bid'ah, pasal dia percaya benda tu. Benda tu bukan ilmu syariat, itu pengetahuan. Bezakan mana satu syariat, mana satu pengetahuan. Ni yang suka-suka sangat membid'ah, kawan kata sesat-sesat ni apa, ambil ilmu tanpa sumber. Tanpa sumber dia kata. Yang arti yang pakar sumber tu Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Tu pakar sumber. Sumber asli. Faham? Jadi fahami agama ni ada yang hukum,
ada yang pengetahuan. Yang hukum hang tolak yang syirik. Tapi ada juga hukum yang tolak pun tak berdosa. Hukum pun ada dua jenis. Satu hukum yang dinamakan hukum yang qat'i, yang putus. Ada hukum yang zanni, yang hanya ijtihadi. Terkadang hukum yang ijtihadi itu tak ada pun dalam Quran hadis. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah, sumber hukum kita bukan hanya Quran dan hadis. Ada pula lagi dalam ijma', ada pula lagi dalam qiyas, ada lagi dalam istihsan, ada lagi pada urufiyah. Ada 10 hukum. Ya. Jadi bukanlah dalam Quran dan hadis saja. Yang orang yang kalut-kalut nak nas Quran, hadis Quran ni, jadi kita kabur kat dia hukum syarak sekalipun tak semestinya dari Quran dan hadis. Ada pula dari ijma', dari qiyas, istihsan, urufiyah, mazhab sebelum Nabi, hukum syarak sebelum Nabi, dan berbagai-bagai lagi, ada 10 semua. Nanti kita akan jumpa dalam kitab usul fiqh. Baik. Ini bukan pasal apa. Pak Syekh Abdul Wahab tu, dia kata pegangan dia Quran hadis, yang lain tak mau. Tapi dia pergi kerja naik kereta. Kereta mewah pada kita hari. Kita cuma pakai Ferrari je. Dia pakai Volkswagen lama. Ni masalah ni orang ni. Baik. Jadi jangan layan puak-puak ni. Tak payah layan. Kita layan orang gila, kita jadi gila. Kita layan monyet ni, hampa dak layan monyet dalam tu kan. Aku tengok ramai dah budak-budak jadi monyet. Monyet tu bunyi kik, dia bunyi kik, ada jadi monyet dah. Layan monyet jadi monyet. Orang monyet layan orang. Monyet layan orang, monyet tu dia tak akan jadi orang punya. Pasal dia tak boleh cakap. Tapi kalau orang layan monyet, dia jadi monyet. Pasal apa? Dia bunyi macam monyet. Macam tu juga. Layan orang gila, kita jadi gila. Faham? Jadi maka orang lagu ni tak payah layan pun tak apa lah. Tengoklah dia cerita apa. Kita tekak raya mendang letih, kalah pun letih. Dia bukan nak dengar cakap kita. Saya pegangan dia lagu tu dah. Kaum Abdul Wahab ni. Baik. Jadi kan nasta'in tu jangan ditasydidkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan baca wa iyyaka nasta'in. Salah. Tu yang ke berapa? 7 lah. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau kita baca waqaf jadi nama syaitan. Macam mana? Ta'alaihim. Macam mana jadi nama syaitan pula? Gini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ta'alaihim tu jadi syaitan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia wakaf kat situ. Dia ambil kat ta tu. Maka jadi nama syaitan. Jadi nama syaitan. Nama syaitan ta'alaihim. Tak ada jumpa dalam hadis pun lah. Ada syaitan nama ta'alaihim, tapi dalam kitab tu lah sebut. Hujah dia macam taji lah juga. Tak nak hujah lah. Orang kali sekurang-kurangnya kalau berhenti kat situ tu salah dan batal sembahyang. Batal sembahyang berhenti kat situ. Siratal ladzina
alaihim. Memang salah lah lagu tu baca. Batal sembahyang. Berubah makna. Dia kena baca siratal ladzina an'amta alaihim. Dia pergi baca siratal ladzina an'amta alaihim. Memang salah. Berubah makna wakaf salah. Tu yang ke berapa? 8 lah. 8 banyak punya, bukan 7. Satu lagi siratal ladzina an'amta alaihim. Baik tu yang ke-8 tadi. Ni yang terakhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kat mana dia? Dia baca lagu ni. Ghairil maghdubi alaihim. Dia berhenti kat du, tu dia ambil bi alaihim, jadi nama syaitan. Syaitan nama bi alaihim, katanya dalam kitab ni. Dia kalau orang tanya adakah sumber hadis, kabur kat dia, ya. Sumber hukum sekalipun ada 10. Ini bukan hukum pun, cuma pengetahuan am. Apa masalahnya? Percaya tak apa, tak percaya pun tak apa. Tu cerita dia. Tapi kalau baca lagu tu memang salah dan batal solat. Sama ada sungguh nama syaitan lagu tu, kita kata tawakuf. Tapi kalau baca lagu tu memang salah dalam solat dan batal solat. Bahkan nak wakaf, ambil waladdallin akhir pun tak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Salah. Itu wakaf tersangat buruk. Melainkan dia semput nak mati, tak apa. Nak mati sangat dah, tak payah sebut. Tak apa. Tapi kalau boleh sebut, ya kena wakaf, kena wasal. Sebaiknya wasalkan ke semua ayat itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, sampai waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ataupun siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti situ. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, berhenti dalam kat situ tu jadi wakaf qabih, wakaf buruk, namun tak sampai kepada haram dan tak berdosa. Wakaf tu buruk, buruk benar. Kalau panjang napasnya, sengaja dia berhenti. Tapi kalau tak panjang napasnya, bukan sengaja nak berhenti, maka tu jadi haruslah. Tengok ulama kata makruh. Kebanyakan kita orang Melayu ni tak cukup panjang suara dia. Dia berhenti kat situ tu taklah jadi haram. Setengah orang kata haram, tak boleh. Taklah jadi haram. Yang haramnya lagu ni. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lagu tu haram. Ghairil maghdubi alaihim. Tu nama syaitan. Faham? Tapi kalau wakaf siratal ladzina an'amta alaihim, tak apa lagu tu. Ghairil maghdubi alaihim walad. Jangan berhenti kat situ. Ghairil maghdubi alaihim, berhenti situ. Waladdallin. Satu ayat tu dia potong 3, iaitu buruk yang tersangat buruk, buruk sungguh. Tapi taklah jadi haram, cuma ni buruk yang tersangat buruk. Ada dah hak baca lagu tu? Kita sini ada hak baca lagu tu? Kalau ada, tolong jangan duk baca dah. Afdalnya satu ayat.
Dalam mazhab Syafi'i itu satu ayat tu. Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai waladdallin satu ayat. Dalam mazhab yang lain itu 2 ayat. Cuba kita dengar orang mazhab Hambali dia baca. Hanafiyah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia bunyi tu, bagi dia tu satu ayat. Dia bismillah tak masuk dalam surah Fatihah. Baik. Itulah dia nama-nama syaitan tadi. Jadi ada berapa nama syaitan tu? Yang pertamanya Dulillah. Yang keduanya Hiram. Yang ketiganya Kanna. Yang keempatnya Kiyaum. Yang kelimanya Kannas. Yang keenamnya Iya. Tu nama-nama syaitan yang disebutkan dalam kitab Miftahul Jannah. Kalau orang tanya ada kenas hadisnya, habang kat dia hukum tu kami ini dalam mazhab Syafi'i ada 10 hukum, 10 sumber. Quran, hadis, ijma', qiyas, istihsan, istishab, urufiyah, ya, hukum syarak sebelum Nabi Muhammad. Jadi kalau hukum pun ada lagi sumber selain daripada Quran dan hadis. Apa tak, ini bukan hukum, ini hanyalah pengetahuan. Macam entah belajar bahasa Jepun lah, abang ada. Mana Nabi suruh belajar bahasa Jepun? Ada? Wajibu ala mukallafin syar'an ay ya'rifa lughatil Jepun. Wajib di atas hukum syarak mengetahui, mengenali bahasa Jepun. Ada? Padu'ain muta'abih ditutup mengaji bahasa Jepun. Tak ada pula orang nak kata haram. Padahal itulah yang haram, mendahulukan fardu kifayah sebelum fardu ain. Baik. Itulah dia. Saya dah terang lah, dulu janji nak cerita, tak terang. Hari ni dia tuntut lah. Hari ni saya nak cerita lah. Tak mau cerita dah lepas ni ya. Siapa yang dah salin tu, tolong buat nota. Nanti kuat-kuat ada orang tanya lagi sih, itulah habang ke dia. Baik. Siapa tanya nak nas, bagi nasi lemak dia sebungkus. Baik, soalan ni. Satu soalan. Nak dia soalan, dia tanya. Soalan pertama, dalam syurga kita orang perempuan, kita dia lah, bukan aku. Dia kata kita pula dah. Kita pula dia lah. Dalam syurga orang perempuan kena tutup aurat ke? Oh itu soalan dia. Baik. Setelah kita mati, kita tak terkena lagi hukum syarak. Setelah mati, kita tak terkena lagi hukum syarak. Sejak mati tu tak kena dah hukum syarak. Idza mata ibn Adam inqata'a amaluhu. Apabila mati anak Adam, maka putuslah amalannya. Mati ya, tak terkena dah hukum syarak. Tapi dia kena hukum kalau tak laksanakan hukum syarak masa hidup. Jadi kalau dia duduk dalam syurga, dia nak tutup aurat ke tak mau tutup aurat, tak ada hukum aurat dah dalam syurga ni. Masa Nabi naik ke Arshillah, sampai di Arshillah Nabi sujud. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada baginda Nabi. Allah Ta'ala kata, "Ya Muhammad, di sini tidak ada lagi ibadat. Ibadat hanya di alam syahadah. Kalau duduk di bumi, ya kena ibadat. Duduk sini tak kena ibadat." Mana kata, orang masuk syurga tak ada kena hukum, kena taklif syarak. Dia nak tutup aurat ke tak tutup aurat ke, hukum aurat pun dah tak ada dah di sana. Faham? Gitu. Habis.
Yang kedua, apa hukum ukir? Apa benda? Ukir sayur. Apa hukum ukir sayur-sayur membentuk haiwan? Bunga letak atas pulut kuning sebagai hiasan. Apakah dikira meniru ciptaan Allah? Dia tanya, apa hukum ukir sayur-sayur tu jadi berbentuk haiwan, jadi bentuk macam macam apa, macam rimau, macam monyet. Apa hukum dia? Dia tanya. Ataupun bunga. Ukir saya tu macam bunga kobi, bunga sawi, tak atas pulut kuning. Lagi hiasan ni nak hantar mana ni? Hantar pergi Mina, hantar majlis kahwin, hari kahwin, hari Mina, hari merisik. Apa hukum dia tanya. Macam dulu-dulu lah, dia gubah-gubah duit singgit-singgit tu kan, dia jadi macam bunga. Jadi macam binatang pun lah. Dia macam gajah pun lah. Dia macam burung merak pun lah. Macam-macam. Apa hukum dia? Jadi kalau hukum dia tu macam benda jamadat, benda-benda mati, seperti dia ukirnya jadi macam pokok kelapa, pokok manggi, pokok nyok. Dia ukir tu macam bunga raya, bunga kasturi. Apa lagi? Tak kira lah bunga apa-apa, mak bunga ke. Maka bukanlah bunga tu bukan benda hidup, benda mati, jamadat, itu tidak ada khilaf akan keharusannya. Maknanya boleh saja. Tapi kalau dia gubah jadi macam binatang, maka di situ ada khilaf ulama. Setengah ulama mengharamkannya kalau sama ada berbentuk binatang sembahan ataupun binatang yang umum, bukan sembahan, haram. Setengah ulama kata haram. Setengah ulama pula dia kata kalau binatang itu berbentuk binatang sembahan maka haram, bahkan lagi syirik. Setengah ulama kata kalau binatang itu bukan sembahan maka haram tapi tidak syirik. Setengah ulama dia kata harus, kerana tidak ada sembahan. Maka nak mengelakkan semua tu jangan buat langsung. Pasal jangan duduk di dalam khilaf. Ya. Dalam kaedah usul fiqh mazhab kita Syafi'i, dia kata apa? Al-khuruju minal khilafi mustahabbun. Keluar daripada khilaf itu sunat. Jangan duduk dalam khilaf. Jangan duduk lukis lah. Jangan duduk lukis, jangan duduk ukir lah. Apa seronok sangat pun. Tak seronok pun tak lawa. Kau makan masa dalam perut jadi taik juga. Pengantin makan tak jadi taik je. Lagi banyak taik dia. Betul ya? Jadi bab lukisan ni dengan patung dan ukiran adalah hukum yang telah diperbahaskan oleh ulama-ulama. Dan saya dah cerita dah hukum ni dulu dah cerita dah dulu. Sila buka balik hukum melukis, hukum mengukir di kayu, mengukir patung. Hukum melukis dengan hukum mengukir dia ada sedikit perbezaan. Hukum melukis dan hukum mengukir dia ada sedikit perbezaan. Dulu saya dah cerita dah baik tanya orang yang ingat. Tak ingat juga besok tanya semula. Saya nak bertanya, kertas warna merah tulisnya kelabu, mata saya ni dah tak terang, tua lah. Dia ingat umur saya 15 tahun. Saya dah 50 lah. Tahun depan nak mati lah. Jadi minta lain kali tulis tulisan ni, biar kertas putih, tulisan kelabu pun nampak juga. Ni nak kena pakai mikroskop ni. Apa yang tulis apa kan?
Saya nak bertanya tu terang bawah ni. Ada Samsing seorang duit Samsing. Ada seorang itu kat ibu mata umur 15 tahun mana nak sama dengan 50 tahun. Ada seorang itu memakai pakaian apa, spender ke apa, seperti ya Allah. Ada seorang itu memakai pakaian seperti orang kafir. Apa benda lah dia tulis ni? Pondan ke apa? Rendah. Rendah. Kau pondan. Rendah seperti memakai apa? Seperti memakai sari. Adakah orang tersebut termasuk dalam kaum tu? Aduh, apa maksud ni? Dia pakai seluar. Dia pakai seperti memakai, dia pakai pakaian seperti orang kafir. Rendah. Contoh terang sangat dia tulis. Ni kena buatlah terkelabu sikit. Saya nampak. Dah tulisan tu khok dia lawa. Khok sulus ni, sulus mulus. Baik, soalannya tu ginilah lebih kurang bunyi dia. Dia tanya hukum, apakah hukum seseorang yang memakai satu pakaian seperti pakaian orang kafir? Ya. Apa hukumnya? Adakah berdosa ataupun boleh jadi murtad? Macam tu lah ni tujuan tu ni. Kalau tak salah faham saya. Pasal apa? Dia kata dia pakai sari. Sari ni bukanlah pakaian agama Hindu. Sari ni pakaian budaya orang India. Sari ni bukanlah pakaian resmi orang Hindu, bukan. Sari ni pakaian resmi bangsa orang-orang India yang bukan Islam, tapi budaya, bukanlah agama. Jadi memakai pakaian tu hukumnya adalah haram, berdosa besar sebab buka aurat. Jadi pakai pakaian tu kadang-kadangnya harus, bahkan sunat. Bila? Harus dia sunat depan suami dia. Depan aku tak boleh. Kalau bini aku depan. Dia pakai pakaian sari tu depan saya. Sudah. Dia bukan isteri saya. Tu berdosa besar. Tapi kalau dia tambah tandil kat dahi, yang tu jadi syirik, murtad wal a'yazubillah. Hari ni banyak orang Melayu dia buat tandil kat dahi. Kahwin tu dia buat tandil sikit kat sini. Pasal apa? Aishwarya Rai. Nak cikgu clean Hindu setan. Itu bukan Aishwarya, itu Putri Waya nama dia. Jadi itu menyerupai kafir tadi tu.
Tanding itu satu amalan dalam agama kafir Hindu. Ada saya pernah dengar agama orang Hindu sendiri cakap, orang Melayu agama Islam jangan pakai tandi, dia kata. Tandi itu amalan agama Hindu. Ada warna merah, ada warna hitam, ada makna yang tertentu tu, bukan saja-saja. Baru kahwin warna ni, dah kahwin lah warna ni, mati laki warna ni pula. Macam-macam warna lah. Warna api neraka kau ada warna ni. Dia bagi dah clue dia tu, orang Islam jangan pakai. Tapi orang Islam pakai juga. Pasal apa? Nak tiru. Tiru siapa? Aishwarya Rai tadi ni lah, tengah Hindustan ni kan. Ustaz tahu no? Aku baca. Jadi jaga, jangan duk meniru orang kafir sehingga kepada amalan agama dia jadi syirik. Man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum. Siapa yang menyerupai itu kau, maka masuk dia golongan itu. Tapi ada juga pakaian orang kafir pakai tapi bukan agama dia. Contohnya seluar pendek, main bola pakai seluar pendek. Ya, pakai sari tadi. Itu bukan pakaian agama dia. Tapi kalau dia pakai pakaian yang mana dia ukir pakaian tu ada benda salib, ada gambar salib. Macam dulu, satu masa dulu ada satu orang artis wanita di Malaysia ni, nama orang Islam, binti pun Islam. Sempena hari Krismas dia nak menyanyi, ya, dia pakai baju merah, tengah-tengah tu lambang salib sampai ke bawah. Yang tu hukumnya bukan sekadar haram tapi murtad, wal-iyazubillah. Boleh membawa kepada murtad pasal pakai pakaian yang menyerupai agama kafir. Bukan menyerupai orang kafir lah, menyerupai agama kafir. Menyerupai orang kafir tapi bukan agama, itu haram. Menyerupai agama kafir itu haram lagi syirik. Pakai seluar pendek haram. Di seluar pendek itu pula ada salib, haram lagi syirik. Pakai sari haram kalau bukan depan suami dia. Buat tanding, syirik tu. Itulah cerita dia. Wallahu a'lam. Kita berhenti dah dekat dulu. Kemudian katanya syurutus sujudi sab'atun. Syarat sujud itu 7. Ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa anta ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين.
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu